Ya, selamat pagi semuanya. Saya dikasih tema tentang choosing goodness over formality atau memilih ya kebaikan daripada formalitas. 弟兄姐妹，早上好。今天我要讲解的主题就是选择行善胜于行事。 Ya, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan buat kita semua. Kalau punya Alkitab, bisa buka Alkitabnya dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 hingga yang ke-14. 今天我们将要思想的主题取自于马太福音第12章第8到第14节。 Saya tahu yang screen di depan kecil ya, itu bisa mengcover semua ayat. Tapi kalau yang tidak bisa baca, bisa lihat dari Alkitab. 前面的屏幕的字幕有点小，但是弟兄姐妹若有自己的圣经，可以看自己的圣经。 Dari ayat 8 hingga ayat yang ke-14. 从第8节到第14节， Ayat yang genap, bahasa Indonesia kita baca sama-sama. Ayat yang ganjil, baca dalam bahasa Mandarin. 双数的用印尼文读，单数的我们用华文读。 Oke, kita mulai ya. Sebab atau karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 耶稣离开那地方，进了一个会堂。 Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. 耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？ Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. ”于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。 Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tuhan Allah memberi perintah kepada umatnya agar umatnya mengkhususkan hari Sabat. 上帝吩咐他的子民要纪念，要守安息日为圣日。 Apakah arti hari Sabat? 那安息日的意思是什么呢？ Ada yang tahu? 有谁知道吗？ Ya. Hari Sabat artinya itu beristirahat, berhenti. 安息日的意思就是休息、停止。 Hari Sabat adalah hari ketujuh dari satu minggu. 安息日是一个星期的第7天， Menurut penanggalan orang Yahudi. 这个是依据犹太人的日历。 Kalau kita orang Chinese berpikir ya, hari Senin baru hari pertama. Hari Minggu itu adalah hari pertama bagi orang Yahudi. 若我们华人的日历就是第一天就是星期一，那么对犹太人来说，他们的第一天是星期天。 Kalau kita ngomong Senin kan Sinci Id atau Lipa Id kan. Kalau orang Yahudi, Minggu itu Ahad. Ahad itu Ekad artinya berarti pertama. 所以对我们来说，第一天就是星期一，但是对犹太人来说，他们的第一天就是星期天。 Nah, kalau dari hari Minggu hitungnya, jatuhnya hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. 那么如果从星期天开始数算的话，第7天就是星期六。 Dan hari Sabat ditandai dengan ibadah, dengan ritual ibadah. 那么安息日以就是崇拜和仪式为标志。 Dari sejak hukum Taurat diberikan oleh Musa, diberikan oleh Tuhan melalui Musa, sampai kepada zaman Tuhan Yesus, hari Sabat itu dipelihara dan dijalankan pada hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. 这从上帝通过摩西给了这个律法，一直到耶稣的时代。那么，他们将安息日守在第7天，也就是星期六。 Tetapi mengapa sekarang kita ibadah, kita istirahat itu pada hari Minggu?
但是我们现在为什么歇息在第一天呢？第七 Ada yang 天， menyadari hal itu? Kenapa bisa jadi hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabtu? 有没有人发现为什么现在是星期天，不是星期六了？ Nah, sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, pengikut-pengikut Tuhan Yesus mulai berkumpul, mereka mulai beribadah bersama dan merayakan hari perhentian itu pada hari pertama setiap minggu, yaitu hari Minggu. Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, beberapa misalnya Kisah 20 ayat 7, nggak usah buka. Karena apa? Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. 然而，自从主耶稣死里复活以后呢，他的跟随者就是在每个星期的第7天守安息日。为什么是星期天？因为星期天是主耶稣复活的日子。 Sudah dapat? Oke. Oleh sebab itu, kita mengkhususkan hari Minggu itu adalah hari perhentian sahabat kita, hari kita beribadah bersama. 因此，我们将星期日守为我们的安息日，我们一同敬拜的日子。 Nah, di dalam perjanjian lama, Yahweh atau Tuhan Allah memberikan 2 dasar bagi umatnya untuk menguduskan hari Sabat. 那么在旧约中，耶和华给了他的子民守安息日的2个根基。 Apa dasarnya? 有哪些根基呢？ Dasar yang pertama yaitu Keluaran 20 kalau kita melihat di hukum Taurat dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan engkau dan seisi rumahmu dan orang-orangmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 第一个根基是依据出埃及记第20章第8到第11节，当纪念安息日，守为圣日，6日要劳碌做你一切的工。但第7日是向耶和华你神当守的安息日，这一日你和你的儿女、奴婢、畜生，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。 Semuanya. 因为6日之内，耶和华造天地、海和其中的万物，第7日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。 Jadi dasar untuk mengingat dan menguruskan hari Sabat itu adalah Allah menciptakan penciptaan Allah. 所以纪念和守安息日的根基就是上帝的创造。 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Tuhan berhenti pada hari ke-7. 6日上帝创造了天地和其中的万物，但是第7天他停止了。 Dasar kedua, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 5, dikatakan sama, ingat dan kuduskan hari Sabat, ya, 6 hari engkau bekerja, lakukan segala pekerjaan sama seperti tadi. Tetapi ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau dibawa keluar dari mana? Dari sana, dari tanah Mesir oleh Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang kuat, lengan yang terancung, itulah sebabnya Tuhan Allah perintahkan kamu, engkau semua harus rayakan hari Sabat. Alasannya adalah apa? Keluaran. 那么第二个根基是依据申命记第5章第12到15节那里，第12节，当照耶和华你神所吩咐的守安息日为圣日，6日要劳碌做你一切的工，但第7日是向耶和华你神当守的安息日。一直到第15节这里说，你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的神吩咐你守安息日。 Penciptaan, keluaran merupakan dasar umat Allah merayakan hari Sabat. 所以创造和出埃及地是上帝子民守安息日的根基。 Umat Allah menjalankan hari Sabat, berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat dan beribadah kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini.
上帝的子民守安息日，停止一切的工，是为了纪念并敬拜创造宇宙和其中万物的上帝。 Umat Allah merayakan, menguduskan hari Sabat, berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat dan beribadah kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan, dari tanah perbudakan. 上帝的子民纪念并守安息日，停止一切工作，是为了纪念和敬拜带领他们走出埃及奴仆之地的上帝。 Namun untuk menjaga agar umat Allah, orang Yahudi ini tidak melanggar perintah Allah yang keempat ini, ingat dan kuduskan hari Sabat, mereka perlu tahu. Tahu apa? Mana pekerjaan dan mana yang tidak, agar mereka berhenti dari segala pekerjaan itu. 然而，为了确保他们不违反上帝第4条的诫命，就是当纪念安息日，守为圣日，他们必须知道什么是工作，什么不是工作，这样他们才能守安息日，然后停止一切工作。 Ya mana? Kira-kira mana? Makan boleh enggak? 大 Termasuk 概 pekerjaan enggak? 吃东西算不算工作？ Nah, Alkitab mengatakan demikian ya dari beberapa bagian contoh. Ya pertama seperti dilihat itu ya, tidak boleh kumpul kayu api pada hari Sabat. 所以圣经里面几个经文告诉我们，哪一些工作不可以在安息日做的，就是不可在安息日剪柴， Tidak boleh bajak atau menuai, 不可耕种或收割， tidak boleh pasang api, 不可在一切住处生火， tidak boleh angkut barang, 不可以担单子， dan juga tidak boleh transaksi perdagangan. 不可以做买卖。 Ya, sell buy itu ya, betul ya bahasa Inggrisnya perdagangan itu sell buy. Ya, nah di luar apa yang disebutkan dalam Alkitab, ini sekarang para rabi merumuskan pekerjaan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. 那么，除了圣经所提到的以外呢，拉比们还列出了指定了安息日不可以做的工作。 Nah, para rabi setelah hukum Taurat, setelah zaman Musa, mereka membuat satu traktat namanya Misna. Di situ ada tertulis 39 yang tidak boleh dilakukan. 那么犹太人自从摩西和律法之后呢，他们就做了一本小册子，叫做米舍那安息日。 Ya, contohnya apa? Menulis surat, 2 pucuk surat aja nggak boleh. 里面他们列出了39类不可在安息日做的工作，其中一个就是只写2封信是不允许的。 Ya, kalau dikatakan mau jalan-jalan gitu ya, ya jalan itu ya tidak boleh lebih daripada 1 kilometer. 那么如果要行走的话，不可超过1公里。 Dengan demikian, para pemimpin agama Yahudi itu sudah menghilangkan sukacita dan ketenangan dan kelegaan pada perayaan Sabat dengan peraturan-peraturan mereka yang banyak dan terperinci itu. 因此，犹太宗教的领袖们，因为他们所制定的那么多的并详细的规则，让犹太人不能够再享受安息日的喜乐和歇息时间。 Hasilnya apa? Orang-orang Yahudi berbeban berat. 结果呢，犹太人承受了沉重的负担。 Mikir, apakah saya udah langgar hari Sabat enggak kalau saya melakukan ini? 他们会想说，如果我做了这一件事，是不是违背了安息日？ Nah, kata Tuhan Yesus di dalam Matius 23 dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah duduk kursi Musa. 那么主耶稣在马太福音第23章第2到第4节那里说，文士和法利赛人坐在摩西的位上。 Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. 凡他们吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为。 Mereka ikat beban berat, ya, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau sentuh. 他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。 Orang Yahudi itu berbeban berat. Kenapa?
para rabi menaruh beban itu, yaitu hukum-hukum itu yang begitu banyak itu, sampai mereka harus berpikir apakah mereka melanggar hari Sabat apa enggak. 犹太人担负了那么重的重担，是因为拉比们给了他们沉重的负担，让他们在想我是不是违反了安息日。 Tapi Tuhan Yesus tahu, oleh sebab satu perikop sebelum ini yang kita bahas minggu lalu, Tuhan Yesus undang semua orang datang kepadanya, "Hai, kamu yang letih lesu berbeban berat, ayo datang kepadaku." 但是耶稣知道，就是我们在上个星期思想的话语，耶稣在那里说，他邀请了所有人来到他面前，凡担重担的人都可以来到他那里。 Jadi khotbah hari ini melanjutkan khotbah minggu lalu. 所以今天的讲道是延续上个星期的讲道。 Tuhan Yesus ingin mengembalikan makna Sabat kepada esensi yang benar. 主耶稣是要让安息日的意义回归到它的本质。 Sama seperti Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit itu mengembalikan ajaran dan perintah hukum Taurat itu kepada pengertian yang benar. 就像主耶稣通过登山训众的教导所教导的，他想要将律法的教义和诫命回归到正确的认识。 Tuhan Yesus berkata di dalam khotbah di bukit demikian, "Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Enggak, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." 主耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。” Tuhan Yesus datang bukan untuk tiadakan hukum Taurat. 主耶稣来不是要废掉律法， Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan perintah Sabat, melainkan untuk menggenapinya. 主耶稣来不是要废掉安息日，乃是要成全。 Berkali-kali Tuhan Yesus, kalau kita baca Injil, berkali-kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, sehingga orang-orang Yahudi beranggapan Tuhan Yesus ini loh tiadakan hari Sabat. 有很多时候，主耶稣在安息日治了很多病人，所以这让犹太人想说，主耶稣要废掉律法。 Tapi Tuhan Yesus datang ingin memberikan pemahaman yang benar tentang Sabat, apakah Sabat itu. 和废掉安息日，但是主耶稣来不是要废掉安息日，乃是要将安息日真正的意义回归到正确的位置。 Sabat adalah untuk apa? Untuk healing, untuk pemulihan. 安息日是治愈的时间， Sabat itu untuk apa? Untuk saving, untuk penyelamatan. 安息日是拯救的时间。 Sabat bukan menjadi beban, 安息日不应该成为负担， apalagi bersekongkol merencanakan sesuatu yang jahat. 更不是密谋作恶的时间。 Oleh sebab itu, kita lihat penginjil Matius meletakkan 2 kisah hari Sabat sesudah Tuhan Yesus mengatakan, mengundang kita, "Mari semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku." 因此，主耶稣邀请凡劳苦担重担的人来到他那里以后，马太就讲述了2个关于安息日的故事。 Kisah pertama, 第一个故事， yaitu pada hari Sabat dikatakan Yesus dan murid-muridnya itu berjalan di ladang gandum. 在那里说，在安息日，耶稣和门徒们从麦地经过， Karena lapar, murid-muridnya apa? Memetik bulir gandum itu dan memakannya. 他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。 Tapi orang-orang Farisi melihat waktu itu mengatakan demikian, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." 但是当时犹太人就说：“看哪，你的门徒做安息日不可做的事了。” Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk dalam rumah Allah, kemudian apa? Bagaimana mereka makan roti saji-sajian yang tidak boleh dimakan." Itu terjadi pada hari Sabat. Ya, tidak boleh dimakan, ya, tetapi mereka makan. Tidak boleh dimakan olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. 但是耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼？这饼不是他
和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。 Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, hari Sabat itu siapa yang melayani? Imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun mereka tidak bersalah. 再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？ Dan Tuhan Yesus berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. 接着主耶稣说：“但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。” Maksudnya Tuhan Yesus itu melebihi bait Allah. 就是主耶稣比殿更大。 Nah, kenapa? 为什么呢？ Tuhan Allah tidak hukum Daud, Tuhan Allah tidak hukum imam-imam yang melayani pada hari Sabat. 神没有惩罚违反就是犯安息日的大卫还有祭司们。 Kenapa? 为什么？ Kita hamba Tuhan melayani juga hari Minggu ini. 我们神仆也在安息日侍奉， Tapi kita diberikan kesempatan hari Seninnya kita off. 但是我们星期一休息， Kenapa? 为什么呢？ Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian. 主耶 Jika 稣 kamu 说 mengerti masalah ini, firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. 主耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思， Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. 就不将无罪的当作有罪的了。” Daud dan pengikutnya lapar. Tuhan berbelas kasihan pada mereka. 大卫和跟从他的饥饿了，那么上帝连续他们。 Imam-imam itu adalah para hamba Tuhan. Melayani mereka, mereka perlu dilayani, itu adalah satu kebutuhan. 祭司是神仆，他们侍奉也可以得着侍 Ini 奉。 menjadi kunci mengapa Tuhan tidak menghukum Daud, tidak menghukum imam-imam. 这就是为什么上帝没有惩罚大卫和祭司。 Jawabannya kenapa? 答案是什么呢？ Karena belas kasihan 答案 Allah. 是因为上帝的连续。 Dan Tuhan Yesus tutup percakapan itu mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 接着主耶稣结束了这段话以后呢，他说：“因为人子是安息日的主。” Mari kita lihat perikop kita. Kisah Sabat yang kedua. 我们看安息日的第二个故事。 Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. 耶稣离开那地方，进了一个会堂。 Rumah ibadat siapa? 谁的会堂呢？ Rumah ibadat orang-orang Farisi. 就是犹太人的会堂。 Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. 那里有一个人枯干了一只手， Ya, atau lebih tepat ada seorang ya yang tangannya mati sebelah itu adalah tangan kanan. Atau lihat ada seorang yang tangannya mati sebelah. 或更准确的说，看了有一个人枯干了一只手。 Nah, itu kata lihat itu apa? Itu berarti apa? Gaya bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk arahkan perhatian kita. Lihat, ya ini ada orang yang tangannya sebelahnya mati. 看了是圣经作者使用的一种修辞手法，想要就是引导我们的注意。看了那里有一个人的枯干了一只手。 Kalau menurut Injil Lukas, itu tangan yang mati yang mana? 根据路加福音，枯干的手是哪一只手呢？ Sebelah kanan. 是右手。 Nah, pada zaman itu pekerjaan apapun banyak menggunakan kedua tangan. 在那个时代，所有的工作都要用双手去做， Sama seperti saat ini ya, tangan kanan adalah tangan utama untuk bekerja. 就像我们现在，我们的右手就是我们工作使用的主要手。 Mungkin ini adalah seperti kena stroke ya, sebelah kanan yang mati. 就像得了就是中风，右手枯干了。 Dengan demikian orang yang mati tangannya sebelahnya, ya sebelah kanan itu tentu sangat berharap tangan kanannya dapat disembuhkan. 那么一个右手枯干的人，肯定希望他的右手可以得医治。 Kemudian mereka, yaitu orang-orang Farisi waktu itu ada di sana, bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? 那么当时在那里的法利赛人就问耶稣说：“安息日这病可以不可以？ Boleh nggak? 可以不可以？” Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan atau menuntut Tuhan Yesus.
意思是要控告耶稣。 Kalau kita pelajari orang-orang Farisi itu ya boleh sembuhkan orang sakit pada hari Sabat jika orang sakit tersebut tidak dalam situasi yang nyawanya terancam. 让我们去看的话，对于法利赛人而言，安息日可以治病，如果那个病人处在一个危及他的生命的情况下。 Misalkan tiba-tiba seseorang itu mengalami serangan jantung, maka orang itu dapat segera memberikan pertolongan. 比如，如果有一个人他的心脏病突然发作，那么其他人可以马上给予帮助。 Tetapi orang yang tangannya mati sebelah tentu tidak dalam kondisi yang terancam nyawanya. 但是一个人枯干了手，他肯定不处在危及生命的情况下。 Jadi menurut orang-orang Farisi ini, penyembuhan atau pengobatan buat orang ini bisa ditunda sampai besok hari. 所以根据法利赛人，这个病人的康复和治疗可以延迟到明天。 Nah ini, perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata pada mereka 16, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? 但耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？” Tuhan Yesus memakai kata jika seorang dari antara kamu. 耶稣用了“你们中间”这句话， Itu berarti Tuhan Yesus tidak mengacu pada hukum yang ada. 这表示主耶稣没有依据所在的律法， Tapi pada akal sehat. 乃是实际的常识。 Seandainya teman-teman punya satu ekor domba jatuh, kira-kira menurut kalian gimana? Mau tolong apa enggak? 若你们只有一只羊，然后那只羊掉在坑里，你们是否会把它拉上来呢？ Nah perhatikan, di sini perhatikan ya, ada satu kata. Tuhan Yesus mengatakan jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, itu lebih baik dikatakan mempunyai satu ekor domba saja. Tidak ada yang lain. Hanya satu. 当主耶稣说你们中间谁有一只羊，这里的就是唯一的一只羊。 Berarti orang yang punya satu ekor domba itu adalah orang miskin. 那么拥有唯一的一只羊的那个人肯定是穷人。 Dah. Kalau kehilangan satu-satunya domba, itu artinya apa? Itu adalah kesulitan yang berat bagi dia. 若他失去了他唯一拥有的那只羊，对他来说肯定是非常困难的一件事。 Jika Anda hanya mempunyai satu-satunya domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah kamu akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 若你只有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？ Setuju? 同意不同意？ Orang dengan akal sehat pasti akan mengeluarkannya. Karena itu apa? Hanya satu-satunya domba yang dipunyai. 一个有常识的人肯定会把那只羊拉上来，因为那是他唯一的一只羊。 Karena domba ini berharga bagi dia. 因为这只羊对他来说是很贵重的。 Apalagi kata Tuhan Yesus, manusia merupakan puncak penciptaan Allah. Manusia yang diciptakan menurut rupa, gambar dan rupa Allah jauh lebih berharga daripada domba. 更何况人类是上帝创造的顶峰，我们人类是按照上帝的形象和样式创造的。 Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. 人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。 Tuhan Yesus memberikan prinsip bahwa berbuat baik kepada manusia jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. 主耶稣给了我们一个原则，就是对人行善好过什么都没有做。 Karena apa? Hari Sabat itu desain awalnya adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. 因为安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。
Tuhan tetapkan hari Sabat adalah untuk manusia demi kebaikan kita. 主为人设立安息日，是为我们的利益。 Setuju? 同意不 Coba 同意？ teman-teman bekerja terus aja, dor-doran, 7 kali 24 jam, terus aja gitu, nggak ada istirahat. 如果弟兄姐妹7天24个小时一直工作，工作不停，没有歇息， Bentar lagi saya akan besok kalian di rumah sakit Seci. 那么牧师不久就会去探访弟兄姐妹， Kenapa? Kita teler, kita capek. 因为我们过度劳累。 Jadi Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Allah, tetapi menggenapinya. 所以主耶稣没有违背上帝的律法，乃是成全了他。 Tuhan Yesus mengizinkan hal ini terjadi sebagai apa? Pernyataan kasih Allah kepada manusia. 主耶稣允许这样的事发生，是为了彰显他对人类的爱。 Apa yang bisa kita pahami melalui ayat 13 ini? 我们从这第13节可以明白到什么呢？ Perhatikan. Lalu kata Yesus, ya demikian, ulurkanlah tanganmu, ya, ulurkanlah tanganmu. 于是耶稣对那人说：“伸出手来。” Secara medis, tangan yang mati sebelah itu tidak dapat diulurkan sendiri. 在医学上，枯干的那只手不可能自己伸出来的。 Kalau kita pernah melihat ya orang yang kena stroke, kalau ulurkan tangannya begini dia, pakai tangan sebelah kiri. 若我们看过中风的人，他不能够把自己的手抬上来，他要用另外一只手。 Tapi tak kalah Tuhan Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu, tangan yang mati sebelah tersebut dapat turuti perkataan Tuhan Yesus. 但是当主耶稣说伸出手来，那枯干的手就顺服听从主耶稣的话， Ia dapat mengulurkan tangannya. 他就能把手伸出来。 Mengapa dia dapat mengulurkan tangannya? 为什么他能把手伸出来呢？ Sebenarnya Tuhan sudah sembuhkan. 其实主耶稣已经医治了他那枯干的手， Karena perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. 因为主耶稣的话语是有能力的， Karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah. 因为主耶稣就是道。 Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh yang datang kepadanya, dosamu diampuni, dosa orang tersebut pun diampuni. 当主耶稣对被抬到他面前的摊子说：“你的罪赦了”，那个人的罪就得了赦免。 Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, dan orang itu pun bangun lalu pulang. 主耶稣就对摊子说：“起来，拿起你的褥子回家去吧。”那人就起来回家去了。 Tuhan Yesus berseru, Lazarus keluarlah. 主耶稣大声呼叫说：“拉撒路出来！” Dan orang yang telah mati itu pun keluar. 那死人就出来了。 Kata Tuhan Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia ulurkan tangan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain sebelah kiri. 主耶稣对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。 Tangan orang tersebut pulih total sama seperti tangan yang lain. 那个人的手复了原，和那只手一样。 Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat dengan hanya berkata demikian. Maka itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. 主耶稣在安息日治愈了那个枯干人的手，这证明了主耶稣是安息日的主。 Apa artinya anak manusia? 人子是什么意思呢？ Anak manusia adalah Tuhan atas Sabat. 人子是安息日的主。 Apa artinya anak manusia? 人子是什么意思呢？ Itu bukan gelar manusia. 这不是人所得到的名称， Itu adalah gelarnya Allah. 这是上帝所给的名称。 Kalau kita melihat ya Daniel pasal yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, satu penglihatan. 若我们看但以理书第7章，这样说： Ya. Anak manusia, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu,
dan dibawa ke hadapannya. 人子驾着天云而来，被领到恒古常在者面前。 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kekuasaan sebagai raja. 人子得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。 Jadi siapa anak manusia? 那人子是谁呢？ Anak manusia itu adalah oknum kedua yang datang kepada yang lanjut usianya. 人子是三位一体的第二位格，来到恒古常在者的面前。 Anak manusia adalah oknum kedua Allah. 人子是上帝，就是三位一体的第二位格。 Kalau begitu yang lanjut usianya itu siapa? 那么恒古常在者是谁呢？ Allah Bapa. 就是天父。 Ketika kalian baca satu bagian firman Tuhan ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang mengendarai awan-awan. Ya, langsung para imam itu merobek jubahnya, mengatakan dia menghujat Allah. 当我们读人子驾着天云而来的时候，那么祭司们就把他们的衣裳撕破了，因为他们说主耶稣就是违背了神的话。 Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengidentikan dirinya sebagai Allah. 因为主耶稣将自己视为上帝。 Apa arti Tuhan? 那么主是什么意思呢？ Tuhan artinya Yahweh. 主就是耶和华。 Ya, Yahweh itu apa? Siapa? Yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada umatnya dan ikat perjanjian dengan umatnya. 那么耶和华就是创造天地和其中的万物，他向他的子民彰显显示他自己，并与他的子民立约。 Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. 主耶稣是安息日的主， Tuhan Yesus adalah pusat dari hari Sabat. 主耶稣是安息日的中心。 Kembali disampaikan di awal, dua dasar untuk jalankan hari Sabat. 那么我们这里再看守安息日的两个根基。 Pertama, penciptaan. 第一就是创造， Kedua, keluaran. 第二就是出埃及地。 Nah, dua dasar bagi kita sekarang untuk jalani hari Sabat itu apa? 那么为我们守安息日的两个根基是什么呢？ Tetap penciptaan, tetap keluaran. 同样的，创造和出埃及地。 Tetapi dasarnya adalah apa? New creation, ciptaan baru dan juga keluaran baru. 但是现在所依据的就是新造的人和新出埃及地的人。 Tahu ciptaan baru? 新造的人是什么呢？ Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. 当我们相信耶稣，我们就是新造的人。 Jadi hari Minggu kita istirahat, tetapi kita juga mengingat kita beribadah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah, sebagai Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi Tuhan Yahweh yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. 所以星期天我们照样敬拜我们的神，但是同时我们也纪念他是耶和华，他是创造了天地和其中的万物的上帝。 Kita sudah diampuni dosa kita. 我们已经得着赦免。 Memang betul kita masih bisa berdosa, tapi kita selalu diampuni Tuhan. Kita makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus Yesus. 虽然我们还可以犯罪，但是我们会越来越像耶稣一样。 Yang kedua, 第二点， Exodus, New Exodus. Kita beristirahat, kita berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat Tuhan Yesus sebagai Yahweh yang telah memimpin kita keluar dari apa? Dari perbudakan dosa. 新出埃及地就是我们休息，我们停止一切工作，为了纪念主耶稣为耶和华，他带领我们脱离我们的罪恶。 Ketika Tuhan Yesus transfigurasi di satu gunung, kan ada 3 ya. 1 Musa, 1 Elia, 3 orang. 所以在山上有3个人。 Nah, di dalam percakapan itu Lukas pakai kata Exodus. Berbicara tentang Exodus.
那么在那边他们所谈的话，路加把它描述为出埃及。 Yaitu apa? Salib itu, kematian itu adalah eksodus untuk kita. Kematian Tuhan Yesus membawa kita keluar dari perbudakan dosa. 那就是主耶稣被钉在的那个十字架，是我们就是从我们的最终脱离。 Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya dapat melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat? 弟兄姐妹，你和我是否相信主耶稣是安息日的主？ Orang-orang Farisi yang saksikan kejadian itu seharusnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 当时见证此事的法利赛人，其实当时他们可以直接相信于主耶稣。 Tapi orang Farisi itu keluar dan mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. 但是他们却不，法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。 Cuman yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， kita masih ada satu hari Sabat. 我们还有一个安息日， Kapan? 什么时候呢？ Ibrani 4 mengatakan demikian. Masih tersedia satu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. 希伯来书第4章这样说：这样看来，必另有一安息日的安息。 Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他工一样。 Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. 所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。 Jadi Sabat itu apa? Masih ada satu hari Sabat. Apa itu? 所以还有另一个安息日是什么呢？ Kita selesai dengan dunia ini, kita masuk surga. 当我们离开了这世界，我们进入天国。 Hari Minggu ini ibadah, Tuhan disiplinkan kita apa? Supaya kita mengantisipasi hari Sabat itu. 那么我们礼拜天做礼拜，就是为了主耶稣要我们做的目的。 Seandainya Bapak Ibu Saudara jatuh, 如果弟兄姐妹和我们跌倒了， percaya ada Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, yang mau mengangkat kita dan membawa kita keluar. 我们要相信我们的主耶稣充满怜悯，他会引领我们走出我们的困境。 Dia bisa lakukan. 耶稣会做到。 Tapi pertanyaan, apakah engkau dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? 但是问题是，你和我是否真正的相信主耶稣是安息日的主？ Percayakah engkau 我 Tuhan 们相 Yesus 信吗？ adalah Tuhan atas hari Sabat? 我们是否相信主耶稣是安息日的主？ Suatu saat kita akan bertemu di Sabat nanti, satu hari Sabat nanti. 总有一天，我们会在那另一个安息日与主面对面。 Sebagai penutup, ya biasa kita sekarang hamba Tuhan dikasih 2 pertanyaan refleksi. Ya, karena ini adalah satu kewajiban yang diberikan kepada kami, saya memberikan 2 pertanyaan ini. 结束之前，我们会看这2个反思问题： Apakah Anda anggap serius atau anggap remeh ibadah hari Minggu? 你是否认真对待主日崇拜，还是蛮不经心的？ Silakan refleksi itu menjadi satu komitmen secara pribadi. 请反思，然后向神做出个人的委身。 Datang, jangan terlambat. 来崇拜，不要迟到。 Kalau bisa, bawa Alkitab seperti saya. 可以的话，像我一样带着圣经。 Kenapa? Kalau pakai HP, terganggu konsentrasi. 为什么？因为如果我们用手机看圣经的话，我们有时候可能会 Yang 离开我们 kedua, 的专一力。 apakah Anda bersedia tolong orang lain yang sakit, yang susah, yang berduka? Kalau itu adalah hari Minggu, hari ibadah kita Tuhan, dan Anda capek sekali, mau beristirahat, apakah Anda bersedia tolong orang itu? 第二个问题就是，
你是否愿意帮助那些正在生病的、正在面对困难的、正在悲伤的？即使那一天是安息日，我们休息、停止工作的一天。Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。